Okay, Assalamualaikum, selamat datang semua ke channel saya. Terima kasih. Hari ini saya nak review satu produk iaitu Go Live Mic Pod Pro 800 yang saya beli baru-baru ni di Shopee. Produk ni dikategorikan dalam kategori bajet lah sebab harganya pun bawah RM100. Sebelum saya ada mic ni, saya menggunakan mic Boya. Okey, ni dia mic condenser mic daripada Boya. Okey, yang suara yang anda dengar sekarang adalah recording daripada mikrofon ni. Okey. Jadi daripada kita menggunakan direct mikrofon guna handphone kita, adalah lebih baik kita ada satu mic yang macam ni lah tadi, condenser mic yang dia, jadi suara kita pun lebih jelas dan tak ada banyak gangguan. Okey. Jadi saya dah lama pakai tu, kita nak upgrade sikit. Jadi saya mula tengok di Shopee. Okey, kat Shopee tu ada macam-macam mic. Yang paling terkenal adalah BM800. Okey, dan saya cari lagi ada satu brand ni nama Go Live Mic Pod Pro 800 ni, dia nampak macam mic BM800 juga. Saya rasa pun mungkin di repackaging. Okey, dan saya tengok dia dah buat branding. Jadi saya pun macam lebih yakin sikit, mungkin kualiti lebih terjaga dan sebagainya. Kita cuba dulu lah. Saya beli. Dan Go Live Pod Pro 800 ni didatangkan sekali. Dia ada satu package bersama-sama dengan V8 sound card yang macam ni. Okey, V8 sound card ni pun ada macam-macam yang macam-macam jenis ataupun version lain-lain di luar sana. Saya tengok kat YouTube banyak orang ada ni tapi lain sikit, dia label-label button semua lain. Jadi saya tak tahu yang mana satu yang betul lah. Tapi apa yang saya review ni adalah jenama Go Live Mic V8 sound card. Dia sound card eksternal. Okey. Dan kalau anda tengok sini, saya dah on ni. Maknanya dia ada bateri dalam dia. Kita boleh charge. Dan tapi masalahnya tak ada langsung indikator yang mana nak tentukan dia dah full charge ataupun belum. Jadi saya just charge je. Kadang-kadang time recording pun kita boleh letakkan kabel dia dekat USB ni, maknanya dia akan charge lah dia punya sound card ni tadi. Okey, sebelum saya beli di Shopee ni, sebenarnya apa-apa barang pun saya nak beli kat Shopee, saya akan review dulu. Semua review saya baca, dan YouTube pun saya buka, saya tengok YouTuber lain punya review tentang produk ni. Tapi bila saya sampai, saya terkejut juga. Ada benda-benda yang tak diberitahu, yang saya rasa anda semua patut tahu. Jadi review saya ni, kalau ada siapa yang nak beli, saya terpanggil untuk buat review sikit supaya siapa yang nak beli Go Live Mic Pod Pro 800 ni, dia tahu apa masalah-masalah yang mungkin anda hadapi kalau anda beli Go Live Mic Pod Pro 800 ni. Okey, jadi dengan tak buang masa, kita terus pergi kepada setup dia. Okey, kita sambung lagi kita punya review tadi. Bila saya buka je kotak yang kita dapat daripada Go Live Mic ni, saya mula terkejut sebab seller tak ada bagi tahu dalam review ataupun dia punya ni, yang mana dia kata kalau kita menggunakan mobile phone user, kita mesti menggunakan V8 sound card. Okey, untuk gunakan mic Pod Pro 800 ni ke handphone, kita mesti menggunakan Go Live sound card V8 ni tadi. Okey, walau macam mana pun, kita disuruh kat sini, dia minta kita download Open Camera app daripada Google Store. Okey, ini untuk Android ya. Gunakan Open Camera apps. Okey, bila saya tengok je ni, saya tengok alamak, kita maknanya dia suruh kita menggunakan apps. Maksud dia memang app ni saja yang boleh support recording video menggunakan Pod Pro 800. Jadi ini satu masalah besar pada saya sebab kita dah setting macam kita punya phone, kita dah ada apps yang kita suka untuk recording video. Dah banyak function kat situ. Sebenarnya bila saya sambungkan direct kepada phone saya, dan kita guna default app untuk recording video, sound dia memang tak masuk ke dalam V8 sound card. Okey, sound dia memang tak masuk, kecuali kalau kita guna Open Camera apps yang disuggest oleh seller ni tadi, baru kita boleh dapat sound kita tu daripada V8 sound card. Okey, jadi agak macam memendingkan kepala kalau macam ni kan. Sebab satu masalah lagi, bila kita buka Google Play, saya buka Open Camera apps tu, Open Camera apps tu hanya 4 MB dia punya size dia.
Jadi bila saya tengok macam tu pun kita tahu sebenarnya open camera app ni tak, function dia tak banyak. Dia basic camera, tapi kelebihan dia boleh select external mic. Itu je kelebihan dia. Jadi dekat sini seller pun dah cakap activatekan external mic daripada apps tu, baru dia akan dapat recording suara daripada V8 sound card. Jadi itu saya tengok agak memeningkan. Itu nombor satu note yang seller tulis dalam kotak ni tadi. Jadi sebenarnya bila saya cek, okey, kalau kita menggunakan version Android 10, okey, kita gunakan version Android 10, sebenarnya kita boleh pergi ke bahagian setting sound dan kita boleh aktifkan add-on mic. Itu sebenarnya add-on mic tu maknanya sourcing tu kita ambil source daripada external mic. Sebenarnya boleh. Jadi mungkin seller tak bagi tahu sebab nak mengelakkan kekeliruan kalau orang pakai mungkin version Android ke bawah. Tapi ada apps yang boleh juga dipakai untuk kita select external mic ni. Nanti saya akan share kan. Tapi sekarang ni, buat masa sekarang, saya akan menggunakan apa setting yang phone saya pakai sekarang. Saya pergi ke sound setting, kita aktifkan add-on mic ataupun kita gunakan source. Mungkin handphone lain-lain dia punya setting kat sini, tapi kita kena activatekan dia punya external mic ni. Baru bila kita buat record gunakan apa-apa apps saja dalam phone ni, dia akan gunakan Go Live Soundcard punya mic. Okey, jadi itu yang penting, yang pertama yang kita kena tahu. Lepas tu untuk iPhone dia kata tak ada masalah, tak perlu menggunakan tak perlu menggunakan apa-apa app yang lain. Tapi untuk PC dan laptop, okey, untuk PC dan laptop dia kata tak boleh menggunakan V8 sound card. Itu lagi pening kan. Untuk PC dan laptop dia ada supply satu sound card USB ni. Okey, ada satu sound card USB yang dia bagi. Jadi kenapa pula kena ada sound card USB, sedangkan biasanya kalau kat laptop kita ada mic dah, kita boleh cocok je mic tu terus ke situ. Tapi sebenarnya tak boleh. Ini yang ramai dia orang tak bagi tahu. Sebenarnya tak boleh. Kita mesti menggunakan ini sound card USB ni untuk PC ataupun laptop. Tapi masalahnya yang sound card ni sebenarnya version dia macam murah punya sound card. Jadi kualiti dia tak adalah best sangat. Jadi saya pun memang plan saya nak gunakan sambungan direct ke satu phone. Jadi audio video yang kita record dengan audio tu sama daripada source yang sama. Saya tak nak ada dua device, sebab saya ada juga tengok review daripada YouTuber lain, dia menggunakan dua device setup. Maksud saya, video digunakan satu phone, audio digunakan satu phone, ataupun video guna satu phone, audio guna laptop. Dia akan savekan dia punya audio kat tempat lain supaya nanti masa editing baru dia combinekan. Okey, benda tu boleh dibuat, tapi masalah saya tak nak benda banyak sangat kerja kan. Kita nak gunakan satu phone je untuk record dan video sekali, senang, tak payah nak ambil masa yang lama untuk editing kan. Kita kan kadang-kadang nak cepat semua kan, kita ada banyak lagi video-video yang kita nak buat. Jadi itu masalah dia lagi. Jadi bahagian laptop dengan ni saya dah cuba, cuma mungkin saya akan buat video lain kalau kata nak tahu lebih lanjut berkenaan sambungan kepada laptop dan PC. Yang saya buat sekarang adalah sambungan direct kepada phone dan menggunakan V8 sound card ni tadi. Okey, jadi kita stop dulu kat sini, biar saya pasang dulu, kita tengok review dengan menggunakan mic Pod Pro 800 lepas ni. Jadi kita boleh bezakan dengan suara kita sekarang ni daripada mic Boya condenser mic ni. Okey, jadi kita jumpa lagi selepas ni. Okey, dekat sini sebenarnya ada banyak bahagian USB ni. Ini adalah phone 1, phone 2, aux in, lepas tu charging port USB, lepas tu ada headphone dan headset. Ni untuk earphone lah kalau kita nak dengar suara kita daripada sini. Okey, lepas tu kita ada satu bahagian mic. Sebenarnya mic yang Pod Pro 800 ni kita just cocok kat sini. Saya nak menggunakan setup yang senang supaya anda semua dapat nampak kan. Kita gunakan dua kabel je. Okey, dan kabel ni dia bagi sekali dalam kotak, ialah kabel mini micro USB ni, dan dia nya belakang ni adalah audio. Okey, ini gunanya untuk kita merekod suara mikrofon. Jadi ni pergi ke handphone kita dan ini masuk ke USB phone 1 atau phone 2. Saya masukkan phone 1. Okey. Jadi itu sahaja sebenarnya. Kalau kita dah cas dah kita punya sound card ni, maknanya kita gunakan dua kabel ni dah cukup. Ini sahaja setting yang kita perlukan sebenarnya untuk
menggunakan V8 sound card ni. Okey, jadi selepas ni saya akan masukkan, kita akan mula merekod dengan BM800 punya mikrofon ya, dengan bukan BM800, Pod Pro 800 punya mikrofon. Okey, jadi kita jumpa lagi selepas ni. Kita jumpa lagi. Sekarang saya dah pun menggunakan Pod Pro mikrofon daripada Pod Pro 800 dan disambungkan dengan V8 sound card tadi. Okey, nampak tak? Dia punya kabel ni bersambung dengan mic dan satu lagi bersambung dengan handphone. Dekat sini kalau kita nak tahu, kita boleh dengar sebenarnya suara dia dah mesti dah lain daripada yang kita gunakan boya mic tadi. Cuma kalau kita nak test untuk kita berjelas lagi, kita boleh terus main dekat reverb dia. Reverb ni adalah echo ataupun gema ya. Kalau kata kita nak mungkin buat recording audio menyanyi kan dan sebagainya, kita mungkin gunakan reverb ni sikit. Sebab tu button utama dia adalah button microphone dan juga button reverb. Okey, kalau kita naikkan reverb ni, okey, boleh dengar tak? 1 2 3 testing 1 2 3 testing 1 2 3 testing 1 2 3. Okey, saya kurangkan semula. Jadi sebenarnya boleh efek gema tu dah ada. Tapi kalau kita nak cakap macam biasa, kita kurangkanlah, sama ada kita tak guna langsung reverb ataupun kita letak dalam 5 ke 10% lah untuk kita ada gema sikit je kan. Okey, selain daripada tu, yang secondary button ni adalah benda-benda seperti treble, boleh adjust treble, bass, record. Tapi yang paling penting tengah ni adalah record ni. Sebab record ni kena buka. Kalau tak buka, tak ada suara yang boleh direkodkan dekat V8 sound card ni. Jadi saya pun tak tahu kenapa ada keperluan kat sini ada button record ni. Memang mengelirukan sebab kalau kita tak buka memang tak ada. Saya try masa mula-mula, kenapa tak ada suara ni kan? Rupa-rupanya kat sini kena on kan dia punya record. Selain daripada tu ada 15 button kat bawah ni untuk efek. Jadi efek ni sebagai contoh, kalau kita nak buat efek gelak seperti ni. Ataupun dan ada banyak lagi lah. Ada 15 lagi anda boleh main-main kat sini. Dia kalau bagi saya tak adalah keperluan sangat nak gunakan semua efek-efek ni. Sebab kadang-kadang kita just nak merekodkan suara je, nak ada kualiti suara yang lebih baik. Itu je. Tapi kadang-kadang kalau anda buat podcast ataupun borak-borak dengan kawan-kawan, review item bersama beberapa orang, jadi mungkin efek-efek ni anda akan gunakan. Tapi bagi saya tak perlu, saya tak ada keperluan lah nak menggunakan efek-efek yang ini. Okey, jadi selepas ni saya nak cuba pula. Sekarang kualiti suara saya rasa dia macam ada gangguan sikit. Macam ada noise kat belakang tu. Agak kuat bila saya menggunakan V8 sound card ni. Apa kata saya lepas ni saya cuba mic ni saya tukarkan kepada mic boya saya. Okey, jadi mic boya, condenser mic tu kita masuk ke sini. Jadi sekarang ni saya dah buat setup yang mana kita sambungkan mic boya condenser mic ni ke dalam V8 sound card. Jadi kita dah tak menggunakan Pod Pro 800 punya mic. Sebab bila kita gunakan Pod Pro 800 punya mic, saya rasa ada banyak noise kat belakang tu. Macam tak apa-apa sedap dia punya bunyi kan. Mungkin bagi saya rasa lebih baik dari kita sambungan boya mic ke handphone. Jadi bunyi dia tak adalah ada banyak noise macam ni. Walaupun kita boleh menggunakan efek macam reverb tadi kan. Jadi sekarang ni saya gunakan mic boya ni ke dalam phone. Ke dalam sound card V8 ni tadi. Jadi kita masih boleh menggunakan reverb. Hello testing 1 2 3 testing 1 2 3 testing 1 2 3. Jadi fungsi reverb tu berfungsi. Dia okey. Maknanya mic tadi boleh digunakan untuk V8 sound card. Jadi kalau anda ada mikrofon yang lain yang lebih berkualiti, mungkin boleh masukkan. Jadi boleh tengok suara dia sama ada lebih jelas ataupun tidak. Jadi kita nak ikut preference kita lah. Kita suka mana satu mic. Kalau kita rasa BM800 lebih baik, kita terus gunakan, ataupun kita guna mic yang biasanya yang kita guna, yang memang kita dah ada, yang kita dah tahu kualiti dia. Jadi kita stop dulu sekarang. Lepas ni kita akan bagi kesimpulan tentang produk V8 sound card dan juga BM Pod Pro 800 ni tadi. Okey, kita jumpa lagi selepas ni. Okey, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Ni adalah peringkat terakhir dalam review saya berkenaan dengan micro Go Live Mic Pod Pro 800 ni. Yang mana kita dah cuba. Yang pertama sekali saya dah menggunakan mikrofon asal saya, iaitu
condenser mic daripada Boya, yang mana saya gunakan balik pada sesi yang akhir ni. Okey, lepas tu kita dah tukarkan Go Live mic V8 sound card ni tadi bersama dengan Pod Pro 800 punya mic, dan kita dah review, dan saya rasa saya ada banyak masalah kat situ. Sebab kalau anda dengar video saya ni menggunakan earphone ataupun headphone, anda akan dengar banyak background noise kat situ. Dia macam gangguan latar belakang tu macam agak kuat. Jadi dia membuatkan kita punya audio tu macam tak berapa sedap dan tak berapa berkualiti. Kadang-kadang dia slow, kadang-kadang dia macam dia naik sikit kan. Lepas tu kita dah cuba juga gunakan V8 sound card ni dan sambung dengan mic Boya dekat sini, mic condenser mic tu, dan saya rasa suara dia lebih baik sedikit daripada penggunaan Pod Pro 800 punya mic. Sepatutnya dia lah yang lebih baik, tapi bagi saya Boya mic tadi lebih baik penggunaan dia dengan V8 sound card. Dan akhir sekali saya dah cabut semua V8 sound card, dan ini adalah suara daripada condenser mic Boya direct kepada phone. Jadi anda semua memang boleh dapat rasakan, mungkin anda semua boleh dengar yang mana lebih jelas, yang mana lebih baik, sama ada Pod Pro 800 ni, Pod Pro 800 punya mikrofon bersama-sama dengan V8 sound card, ataupun direct menggunakan condenser mic daripada Boya ni tadi. Akhir sekali, kalau kata anda semua memang dalam market nak mencari mikrofon untuk anda buat review, untuk anda buat video ataupun meeting dan sebagainya, mungkin anda boleh tengok pada Pod Pro 1000 yang mana saya rasa dah ada di pasaran, ataupun jenama-jenama lain. Kalau anda ada jenis-jenis mic yang lain yang boleh anda bagi tahu pada saya, mungkin boleh letakkan dalam ruangan komen, dan saya akan cuba tengok, mana tahu kita ada mic yang lebih baik daripada apa yang saya ada sekarang. Okey. Baru-baru ni pun saya ada tengok satu mic jenis Bluetooth yang berharga dalam 200 lebih ke 300 macam itulah range dia. Saya rasa mic tu pun bagus, sebab yang YouTuber yang buat review tu dah test, saya dengar suara dia lebih baik. Mungkin akan datang saya akan buat review untuk mikrofon tersebut. Jadi dalam masa yang sama, kalau kata anda semua belum subscribe channel saya, sila subscribe, dan lepas ni saya akan ada banyak lagi video-video tutorial, guide dan sebagainya. Dan sampai kita jumpa lagi, take care and stay safe. Bye bye.